semua, saya host dan anda sedang menonton Mari Bercerita bersama saya, Abang Nizam. Siapa di sini minat travelling ke tempat lain dan baru? Buku cerita ini yang kita akan terokai ialah adaptasi cerita klasik iaitu Gulliver's Travel oleh Jonathan Swift yang diterbit buat pertama kali pada 1726. Sekali pandang, udah mana bukunya? Kat belakang lah. Apalah budak props ni? Ini bukunya. Mungkin cerita ini dapat menolong kita melihat dunia dari perspektif yang berbeza. Mari kita membaca. Abang nak tanya sikit. Pernah tak anda berada dalam situasi di mana imajinasi lebih indah dari realiti? Pernah terbayang tak jika ada dunia lain selain daripada dunia kita sekarang ni? Hui, tak terbayang. Inilah tema buku ini. Pengembaraan yang luar biasa. Mari kita fahami apa yang berlaku dalam pengembaraan yang cukup menakjubkan bersama Lemuel Gulliver dalam novel grafik ini. Cerita ini ditulis daripada perspektif Gulliver yang memang berminat dengan pelayaran dan pengembaraan. Dia berkata dalam tulisan, "Even as a young boy, I believe I will sail across the seas. Yet, I never could have imagined the place my travels have taken me." Tiba-tiba, kapal dia terhempas batu di bawah permukaan air. Anak-anak kapal termasuk Gulliver membuat keputusan untuk menaiki bot penyelamat. Tetapi, ombak yang kuat dan deras menyebabkan bot penyelamat mereka terbalik sehingga Gulliver mungkin pingsan dan tak ingat apa-apa. Hui, besarnya ombak tadi. What happened to my friends? I do not know. As for myself, I washed up on a distant shore. I walked nearly a half mile, but could not see any sign of houses or people. Being extremely tired, I dropped down on the grass and fell asleep. Apabila Gulliver tersedar, dia didapati bahawa telah diikat. Dan lihat muka surat 11. Yang mengikatnya ialah orang-orang kecil yang bercakap dalam bahasa asing. Dia pun tak faham. Gulliver cuba menggerakkan badannya, tetapi orang-orang kecil itu menyerangnya. Mereka menembaknya dengan anak panah kecil yang menyebabkan kesakitan pada Gulliver. Kesian dia. Sakit dia. Beliau pun berhenti bergelut dan terus duduk diam. Tak nak melawan dah. Malam tu, Gulliver cuba melarikan diri. Tetapi, pada malam ni, orang-orang kecil ini tidak lagi menyerang atau memanah Gulliver. Nampak tu? Udah baik dah pula. Sebaliknya, mereka membawa bakul-bakul yang penuh berisi makanan dan tong-tong minuman untuk Gulliver. Selepas menjamu selera, Gulliver memohon kepada orang-orang kecil ini supaya dia dilepaskan. Namun, ketua mereka tidak bersetuju dengan permintaan Gulliver. Kenapa ya? Setelah beberapa lama, Gulliver mendapat tahu bahawa dia kini berada di dunia yang berlainan dan kerajaan ini dikenali sebagai Lilliput. Walaupun masih diikat dan tidak dilepaskan, rakyat dan Maharaja Lilliput telah memberikan layanan yang baik terhadap Gulliver. Setelah sekian lama berada di Lilliput, Gulliver sekali lagi meminta izin untuk dibebaskan. Maharaja Lilliput akhirnya bersetuju untuk membebaskan Gulliver. Tapi, dengan beberapa syarat. Apa syarat dia? Syarat pertama, Gulliver tidak boleh meninggalkan Lilliput tanpa kebenaran atau datang ke ibu negara tanpa jemputan. Dan juga syarat kedua, Gulliver perlu menolong Lilliput untuk menewaskan musuh negara mereka, iaitu Blefuscu. Dengan persetujuan Gulliver terhadap syarat-syarat tersebut, dia dilepaskan dari rantainya. Kemudian, dia melawat ibu negara dan bertemu dengan Ratu Lilliput untuk menawarkan perkhidmatannya dalam perang. Reldresal, seorang pembesar Lilliput, bertemu dengan Gulliver untuk menyusun strategi penyerangan. The next day, I arrived at Blefuscu in less than half an hour. I fastened hooks to each ship and tied the cords together. When the Blefuscudians saw me pulling their ships away, they fired their arrows. This did not stop me. Nampak tu? Hui, besar betul dia. Wow.
Susah kan? Sesudah memenangi perang di antara Lilliput dengan Blefuscu, Maharaja memerintahkan Gulliver untuk membawa orang-orang Blefuscu yang tidak bersalah ke Lilliput sebagai tahanan perang, dan Gulliver tidak bersetuju dengan arahan itu. Maharaja Lilliput kecewa dan marah, dan pembesar yang lain juga tidak berpuas hati dengan Gulliver. Maharaja Lilliput menjadi lebih marah apabila dia mendapat tahu bahawa rakyat Blefuscu datang untuk berjumpa dengan Gulliver dan menjemputnya ke negara mereka pula. Oi, sana pun dia pergi. Pada suatu hari, istana Lilliput disambar api. Gulliver merasakan bahawa inilah peluang untuk Gulliver memperbaiki hubungannya dengan Maharaja. Beliau cuba untuk membantu rakyat Lilliput memadam api berkenaan. Namun, baldi-baldi yang digunakan oleh mereka terlalu kecil dan menyukarkan Gulliver untuk membantu. Yelah, tangan dia besar kan, baldi besar mana je kan? Tak ngam. Tiba-tiba, Gulliver mendapat satu idea untuk memadamkan api tersebut. Walaupun api berjaya dipadamkan, tetapi perbuatannya itu melampaui batas dan dianggap sebagai suatu jenayah di Lilliput. Tindakan Gulliver melanggar undang-undang dan dia dikenakan hukuman mati. Kerana takut akan hukuman yang bakal dikenakan, Gulliver membuat keputusan untuk melarikan diri dengan segera. Dia berlari menuju ke arah Blefuscu dengan membawa kabar-kabar rampasan mereka untuk memulangkannya. Setibanya dia di sana, Raja Blefuscu menyambut kedatangan Gulliver dengan ramah. Selepas mendapat tahu tentang apa yang berlaku, Raja Blefuscu bersetuju untuk melepaskan Gulliver, lalu mengarahkan rakyatnya menolong Gulliver membaiki bot yang tersadai di pantai. Akhirnya, dia berlayar di lautan, mencari jalannya untuk pulang ke England. Bot Gulliver dikesan oleh kapal layar dari England dan berjaya diselamatkan. Cerita penggembaraan Gulliver bersambung dengan satu lagi kisah pelayaran di laut, hampir setahun kemudian. Setelah beberapa bulan di laut, kapal perlu berlabuh untuk mendapatkan sumber air dan makanan. Mereka terjumpa daratan dan Gulliver bersama beberapa orang anak kapal turun untuk mendapatkan sumber keperluan. Tetapi, malang nasib Gulliver kerana sesampainya dia di pantai, dia ternampak kapalnya sudah berlepas dan sedang berlayar keluar meninggalkan Gulliver seorang diri. Hei, mana nak pergi tu? Tua dia takut. I was going to yell even louder, but then I saw why they were leaving. Semasa Gulliver sedang menjerit ke arah kapal, dia ternampak manusia bersaiz gegasi. Sekarang baru dia faham perasaan masyarakat Lilliput dari pengembaraan yang terdahulu. Dulu jumpa orang kecil, sekarang jumpa orang gegasi lah pula. Gulliver terserempak dan berkenalan dengan beberapa orang petani gergasi. The giant seemed to enjoy my company. He gathered me up and carried me home. Di sana, Gulliver berjumpa dengan isteri dan anak-anaknya serta diberi makan dan minum. Gulliver kemudian menjadi rapat dengan anak perempuan gergasi yang baik hati. Anak perempuan yang bersifat penyayang itu memberikan nama baru kepada Gulliver, iaitu Grildrig. Gulliver pula memanggilnya Glumdalclitch, yang bermaksud penjaga muda atau littleness. Tak lama selepas itu, satu kampung mendapat tahu tentang kewujudan Grildrig, si manusia kecil. Dia dibawa oleh pemiliknya untuk berjumpa pelbagai orang sebagai hiburan. Walaupun anak perempuannya tidak bersetuju kerana keadaan Grildrig yang terlalu penat. Ketua petani itu tidak menghiraukan permintaan anak perempuannya kerana mereka dibayar untuk pertunjukan tersebut. 2 bulan berlalu dan pertunjukan Grildrig mendapat sambutan hangat hingga mendapat arahan daripada istana untuk bertemu ratu. Di istana, ratu berminat dengan Grildrig dan membelinya dengan 1000 kepingan emas. Gulliver membuat satu permintaan terhadap Ratu Gergasi. I must beg that Glumdalclitch continue to be my nurse. Merayu. Kerana dia tinggal di istana, Gulliver berpeluang untuk mengikuti rombongan istana melawat kawasan peranginan bersama Glumdalclitch. After a while, I decided to take a short nap inside my travelling closet. Suddenly, a violent jolt woke me. I heard a noise just over my head, like the flapping of wings. Alamak! Gulliver pandang keluar tingkap dan dia hanya dapat melihat ombak laut dan bukit-bukit yang curam.
kotaknya jatuh ke dalam ombak dan selepas beberapa jam, kotak tersebut kini hampir dipenuhi air. Apa nak buat ni? Apa nak buat ni? Pada saat ini, Gulliver sudah bersedia untuk menemui ajalnya. Tiba-tiba, dia terdengar suara dari luar kotaknya. If there be anybody below, let them speak. Gulliver terkejut bercampur syukur. Gulliver mengenalkan diri. I am an Englishman carried into the greatest misfortune that only creature has undergone. I beg you, please get me out of this prison. Akhirnya, Gulliver diselamatkan oleh kapal yang menuju ke England. Anak kapal dan kapten kapal itu juga susah nak mempercayai cerita Gulliver secara bulat-bulat. Gulliver membuktikan pengalamannya dengan berkongsi kunci kepada barang-barang dalam kotaknya, iaitu sikat dan cincin gegasi. Macam-macam yang disimpan dalam poket dia ni. Sebaik sahaja dia sampai di England, keluarga dan kawan-kawannya memohon bahawa dia jangan berlayar lagi. Namun, siapa yang kenal hati seorang pengembara? Tak adanya terpulang kepada keadaan semasa. Mungkin suatu hari nanti, Gulliver sempat berlayar lagi dan akan menambah cerita pengalamannya yang sangat menakjubkan itu. Jangan pergi mengembara jauh sangat, sebab kita akan kembali nanti dengan satu game show yang istimewa untuk semua. Tunggu! Selamat menonton kembali rancangan Mari Bercerita. Buku kita hari ini berjudul Gulliver's Travels, khas untuk rakan-rakan kita yang berada di tahun 5. Jadi sekarang, mari kita cuba mengenal dan mencabar memori kita. Dalam segmen ini, kita akan melihat ejaan serta makna perkataan-perkataan yang dipetik daripada buku ini. Untuk perkataan pertama kita, cuba lihat muka surat 6. Voyage, yang bermaksud suatu pengembaraan. Jadi mana yang ni? Sure, betul lah. Pandai! Baguslah. Contoh ayat ya. Gulliver began his voyage over the seas at a young age. Yang seterusnya, native, orang tempatan kepada satu kawasan. Jadi yang mana yang betul? Pandai! Mestilah yang ini. Bagus, bagus, bagus. Contoh ayat. The small people were natives to the land of Lilliput. Okey, yang ketiga, understood. Dalam muka surat 14 ada ni, yang bermaksud telah memahami sesuatu. Understand dalam bentuk past tense. So yang mana satu? Pandai! Hai, betul semua ni. Contoh ayat. The scholars understood that the learning must go on. Okey, kita ke perkataan yang keempat. Magnificent. Muka surat 17. Kata adjektif. Sesuatu yang terlalu indah atau cantik. Merujuk kepada sesuatu yang menakjubkan. Jadi yang mana betul? Lagi sekali betul! Ui. Pandai-pandai ya budak sekarang ni. Baguslah. Contoh ayat. My grandmother lives in a magnificent house on the hill. Okey, kita ke perkataan yang kelima. Scholars. Dalam muka surat 19 ada ini. Ya, yang bermaksud para pemikir, cendekiawan. Scholars adalah bentuk plural. Membawa maksud ada ramai scholar. Jadi yang mana betul? Scholars atau scholars? Yang mana? Siapa jawab ni tadi memang betul. Wow, ini dah 100% ni. Contoh ayat. There are many great scholars from the past that affected our lives today. Kalau anda berjaya mengeja kesemuanya, tahniah. Dan bagi mereka yang mencuba, tahniah juga. Kerana selagi kita tak cuba, selagi itulah kita tidak boleh meningkatkan kemampuan kita. Baiklah, kita berehat seketika ya. Lembutnya. Dah start. Selamat
mari bercerita bersama saya, Abang Nizam, dan kita sedang membaca novel grafik Gulliver's Travel. Baiklah, kita sudah pun mengenal jalan cerita dan juga perkataan-perkataan yang muncul dalam buku ini. Apa kata kita lihat pada watak-watak yang ada dalam cerita Gulliver's Travel ini? Adakah mereka sama seperti kita atau jauh berbeza? Apa sebenarnya rahsia atau sebab di sebalik perbezaan itu? Kita ke watak utama, Lemuel Gulliver. Lemuel Gulliver adalah seorang penulis dan pengembara dari England. Dia seorang yang bersedia menghadapi cabaran luar dan tidak gentar melalui liku-liku kehidupannya di dunia baru, seperti Lilliput atau Pulau Gergasi. Gulliver melalui semuanya dengan tabah. Nampak? Tabah. Bagus ciri-ciri ni. Adik-adik pun kenalah selalu tabah. Dia juga seorang yang cepat belajar kerana sempat mempelajari bahasa Lilliput dan bahasa orang Gergasi dalam masa yang singkat sewaktu di sana. Tapi, saya rasa yang paling baik mengenai watak ini ialah dia pandai survive. Apa pun berlaku padanya, dia tidak berputus asa mencari kebebasan atau mencari jalan keluar. Dia tetap akan mencari penyelesaian apabila ditimpa kesusahan dalam perjalanannya. Betul tak? Survive. Kena tabah. Jangan putus asa. Bagus ni. Jangan putus asa. Untuk watak sokongan pula, kita ada watak Glumdalclitch. Tu nampak tu? Tu mukanya. Tapi saya kalau dengan Glumdalclitch ni, saya panggil G je. Ya, what's up G? Walaupun selalu ditimpa bahaya, Glumdalclitch bersifat penyayang dan memastikan Gulliver selamat di mana-mana sahaja. Ini satu lagi bagus ni, penyayang. Dia ada sifat tak pentingkan diri dan merupakan kawan sejati kepada Gulliver. Anda ada tak kawan macam ni? Kawan sejati. Ini penting ni. Setia kawan lah saya cakap kawan sejati. Barulah ramai kawan yang suka. Kita boleh kaitkan cerita si Gulliver ini dengan pelbagai lapisan tahap kehidupan kita. Setiap peringkat kehidupan kita juga seperti satu pengembaraan yang menarik. Cuba fikir, pengalaman yang paling banyak membantu kita mengenali sifat manusia dan tulis karangan ringkas mengenainya. Atau kita jawab dulu soalan misteri kita. Jom. Sekarang masa untuk soalan misteri kita. Nak tahu tak? Okey, mari kita jawab bersama. Apakah perkara-perkara aneh yang dilihat atau dialami oleh Gulliver dalam penggembaraannya? Jawapannya, Gulliver berjumpa dengan orang-orang kecil di Lilliput. Kemudian, dia juga berjumpa dengan orang-orang Gergasi juga. Okey, soalan yang seterusnya. Bagaimana Gulliver sampai ke Lilliput? Macam mana Naik LRT ke? Tak. Secara tidak sengaja, selepas kapalnya mengalami kemalangan di laut. Yang ni boleh baca kat muka surat 8 hingga 10. Kemalangan, accident. Sial. Kita ke soalan yang seterusnya. Wow. Apakah yang ditawarkan oleh Maharaja Lilliput kepada Gulliver? Apa yang ditawarkannya Maharaja Lilliput memberikan Gulliver tempat tinggal, katil, baju-baju, makanan dan minuman untuk memastikan Gulliver selesa di Lilliput. Kalau macam ni saya pun nak. Macam-macam dapat. Apakah syarat-syarat kebebasan Gulliver daripada Maharaja Lilliput? Apa pula syarat-syaratnya Syarat-syarat daripada Maharaja Lilliput ialah Gulliver tidak boleh meninggalkan Lilliput tanpa kebenaran atau datang ke ibu negara tanpa jemputan. Dan juga, Gulliver perlu berlawan bersama Lilliput menewaskan negara musuh, Blefuscu. Kalau anda berjaya menjawab segala soalan tadi, bermaknanya Abang Nizam memang pandailah bercerita. Kan? Nampaknya penggembaraan kita dengan dunia Gulliver sudah pun sampai ke penghujungnya. Saya harap apa yang kita kupas tadi dapat membantu anda dalam memahami jalan cerita ini yang penuh dengan fantasi. Semoga adik-adik boleh mendalami dunia Gulliver's Travel oleh Jonathan Swift
dan terus memberi perhatian kepada keanehan dan juga kebolehan manusia. Sehingga kita berjumpa lagi dalam pengembaraan cerita seterusnya. Teruskan bercerita, okey? Bye-bye!